نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan pengerusi, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang rahmat Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dapat bersama-sama salat fardu maghrib dan dilanjutkan sedikit dengan tazkirah ataupun perkongsian yang saya akan kongsikan pada petang ini. Dan sama-samalah kita ingat bahawa kita ni akan tak lama dah nak makan, tak boleh makan siang ni berapa hari dah. Pejam celik dah Ramadan balik. Orang kata ni jangan pejam-pejam, tak celik dah. Ada di kalangan kita, Masya Allah, yang berjemaah sekali sama dengan kita, sekali dah telah meninggalkan kita. Minggu lepas saya kehilangan anak saudara saya, umur 37 tahun, kena dengki. Begitu cepat, 2 hari demam di rumah, masuk hospital HUKM 2 malam, meninggal. Begitu cepat. Orang ni je kan jauh dengan kita. Tasik ke semua fasa 9 kan yang nak masuk, ada lori tak boleh masuk ke Eco World belah kanan tu. So dengki kena berjaga-jagalah, insya-Allah. Okey, selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan, Rasul akhir zaman, yang kita akan yang kita telah berikrar untuk mengikuti baginda SAW. Begitu juga selawat dan salam ini kepada para mukminin mukminat, terutama para sahabat baginda, keluarga baginda hingga hari kiamat. Nah, petang ni saya nak berkongsi 3 golongan yang dilindungi dan 3 golongan yang dibinasakan, mengikut satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dipetik oleh Suyuti. Hadis ini tidaklah begitu kuat, tetapi dia tidak melibatkan hukum. Jadi untuk maknanya melibatkan pengajaran-pengajaran umum yang perlu kita ambil, tapi selari dengan prinsip-prinsip Islam. Sebab tu saya bacakannya. Hadisnya dhaif, tetapi tidaklah terlampau dhaif sehingga tidak boleh mengambil pengajaran daripadanya. Salasatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, at-tajirul amin wal imamil muqtasid wa ra'ish syamsi bin nahar. 3 golongan yang akan diletak di bawah bayang Allah, di mana tidak ada bayang pada hari tersebut ataupun hari kiamat kecuali bayang ini atau bayang Allah saja. Pertama, at-tajirul amin. Di akhirat besok kita amat memerlukan bayang, amat memerlukan perlindungan. Kalau siapa yang dapat perlindungan ini, tentulah dia seorang yang amat bernasib baik, amat dirahmati. Ulama banyak berselisih tentang apa maksud bayang Allah ini. Di sini pun disebut bayang Allah. Ada yang menyebutkan sebagai bayang aras. Aras ni besar lagi pada bumi dan bayang. Dan ada mengatakan bahawa bayang Allah ini Allah sahajalah yang mengetahui. Apapun bayang ini, maksudnya kita akan dilindungi dari segala bencana, akan dilindungi daripada segala siksaan,
sehingga kita tak terasa duduk di akhirat itu akan sengsara-sengsara yang dialami oleh orang yang tidak duduk dalam golongan ini, yang dua bayang ini. Kalau kita cuba bayang hari ini, kalau kita kata bayang-bayang ni, ini bayang matahari. Kerana matahari, kehidupan kita ni kalau terik sangat matahari, kita boleh pengsan dan sebagainya. Maka ada bayang tu, maknanya ada rahmatnya di situ, kebaikannya di situ. Tapi akhirat besok, ialah kalau ada bayang-bayang matahari pun disebutkan dalam hadis satu batu. Matahari berada atas kepala kita satu batu. Tetapi itu bukan cahaya matahari itu bukan hanya seksaan di mahsyar. Dengan laparnya, dengan dahaganya, dengan peluhnya, dengan orang ramainya, berpusu-pusunya, tak tahu nak buat apa ke sana, tak tahu ke sini, tak tahu. Tunggu 150 tahun. Jadi kalau kita dapat bayang ini, itulah kita akan terselamat dari semua itu. Dan peluh saja diceritakan ada yang mengikut darjat orang tu lah. Ada sampai di tumit, ada sampai di betis, ada sampai di lutut, ada sampai apa, ada sampai pusat, ada sampai dagu. Itu kalau kita dapat bayang, duduk di bawah bayang Allah ini, terselamat daripada semua itu. Oleh sebab itu bayang ni jangan kita hanya bayangkan bayang matahari sahaja. Oleh sebab itu ulama berselisih tentang apa maksud bayang. Kalau bayang itu hanya bayang matahari, tentu tidak benar, kerana maksud bayangan lindungan ini ialah dengan Allah secara sempurna. Peluh pun sampai di sini, kecuali orang tukang azan lah, muazzin dia tengkuk dia panjang. Allah Ta'ala beri orang yang muazzin ni rajin-rajin lah kita cari peluang untuk azan, dia tengkuk di akhirat esok panjang tengkuk. Cantik ke panjang? Cantik lah. Angsa kan cantik lah. Setengah budaya tu kan, dia macam taruh rantai lagi supaya dia jadi panjang kepala. Dalam syair-syair Melayu pun leher yang jinjang maknanya nak panjang juga. Sebab tu kalau ditakdirkan peluh ni datang, Bilal dia dengan kita, dia kata I'm still okay. Pasal dia tinggi kan. InsyaAllah. Orang yang duduk bawah ni pertama ialah at-tajirul amin, peniaga yang jujur. Ini orang pertama. Orang pertama ialah peniaga yang jujur. Ramai orang peniaga ni. Satu profession yang tertua di dunia, peniaga ni. Satu profession yang tak perlu kelulusan. Pandai buat semua dah jadi peniaga. Pandai goreng burger dah tak perlu kelulusan. Satu profesional, tak payah interview, tak payah apa macam kita nak dapat interview berpeluh-peluh nak jawab pun tak dapat juga. Tapi niaga tak perlu, kalau ada kelulusan lagi baik. Tapi kadang-kadang kelulusan doesn't help, tak membantu. Dalam banyak kes tak membantu. Masya Allah. Tidak membantu. Ada satu kisah nak cerita, orang berkelulusan ni pun kadang-kadang boleh fail niaga. Nak cerita suatu yang berlaku di India. Dia ni jual kedai makan lah, buka kedai makan. Jadi keluarga ni kaya dengan buka kedai makan ni. Ini cerita ada orang tutup kedai makan dah pula sehari dua ni. Dia kaya.
Lalu hantar anak dia pergi Amerika belajar bisnes, marketing, bisnes lah. Terus bisnes. Jadi balik dengan kelulusan yang cemerlang. Balik, orang Amerika balik. Lalu orang mengaji tinggi ni, dia memanglah global, tengok global. Ekonomi dunia macam mana, apa tukaran exchange, bahan macam mana, semua graf tiap-tiap hari, lukis. Macam mana ekonomi nak pergi mana. Akhir sekali, dia dapati, dia kata, tahun depan ni kita akan berlaku kemerosotan ekonomi, recession. Dalam bahasa ekonomi, recession. Orang tak ada kerja, duit makin rendah, makanan tak cukup, kerana kemarau, macam-macam. Jadi prediction ni ataupun dia punya unjuran tu maknanya jualan dia akan mengecil dan tak kena gaya, boleh tutup kerana orang tak ada duit. Lalu dia mau syarat dengan keluarga, okey, kita ni nak kena ada prudent measure, kita kena ada satu plan yang baik untuk menangani inflasi yang nak datang ataupun kegawatan yang nak datang ni. Lalu apa dia setuju dah, kita ada buat plan. Lepas tu dia buat plan, di antaranya ialah kita mesti mengawal produk kita dan kita kurangkan bahan-bahan, terutama bahan-bahan import dalam makanan kita. Lalu dia buat keputusan tu. Bila dah kurang bahan-bahan dalam makanan dia, lalu orang rasa tak sedap. Orang rasa ni lain, ini dah lain rasa dia. Lalu tu akhir sekali merosot dan akhir sekali nak tutup. Kerana apa? Kerana ini berkelulusan pun, bapa dia berpuluh tahun meniaga sampai dia dapat pergi Amerika, tapi balik nasihat bapa dia akhir sekali nak tutup. Kadang-kadang tidak berkelulusan. So jangan sangka orang berkelulusan pandai berniaga, tak semesti. Nah, syaratnya kena jujur. Orang berniaga ni jujur, baru boleh dapat duduk di bawah bayang ini. Satu kali berlaku di zaman Umar. Seorang ibu meniaga susu. Dan susu ni dia dapati pada hari-hari tertentu dia kurang. Mungkin kambing dia, lembu dia kurang keluar susu. Lalu dia suruh anak perempuan dia campur air ke dalam susu tersebut. Lalu anak dia tanya, lalu anak dia tanya, ini kita ni nak nipu ke? Kita ni, anak dia ni cakap ke mak dia, kita nak tipu orang ke? Alah, mak dia kata, ma adrakahu Umar. Dia kata Umar, berlaku zaman Khalifah Umar. Dia kata Umar tak akan tahu punya. Umar tak tahu punya. Tapi anak ni memberitahu ibunya, adrakahu Rabbu Umar. Tetapi Tuhan Umar akan tahu. Tuhan Umar akan tahu. Maknanya begitu jujur sekali anak ni. Itulah silsilahnya di mana Umar Al-Khattab menghantar pinangan anak perempuan ini, dan keluarlah zuriat Umar bin Abdul Aziz. Daripada zuriat ini keluar Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang masyhur dengan kewarakannya, dengan dengan jimat cermatnya, dengan amanahnya dan sebagainya. Berasal dari sini, ya? Nah, susah sekali hari ini kita nak mengekalkan kejujuran dalam jual ini, kerana sistem hari ini pun kadang-kadang kita lihatlah hari ini
dengan cara marketingnya. Kita tertipu. Kita tertipu. Kalau tak jujur, habislah. Tak jujur, habislah. Sekarang ni pula perkembangan macam-macam. Dalam bilik tidur pun ada lagi marketing macam-macam. Saya beli t-shirt online lah, online beli t-shirt online. Dalam marketing tu bukan main, ada collarnya. Bila mari plain aja pula dah. Nak hantar pun kita beli pun 15-16 ringgit. Ya hantar pun berapa? Akhir sekali kita tidak sedap. Di dalam Islam dua yang telah, satu gharar yang penipuan ini, gharar ini. Siapa dapat mengatasi gharar ini sebenarnya, dia telah menjaga dirinya daripada segala keburukan. Gharar, penipuan. Maaflah kalau ada siapa kerja bank, kalau kita nak pinjam di bank je, bukanlah dia menipu kita, tapi nak cerita ni kita pun tak tahu apa benda kita sign. Kita duk nak buat kereta baru, nak dapat dia, sini encik, oh tenyi, sini encik, tenyi. Cuba kita minta orang balik baca, buat bagi tak dia agreement tu, tak tahulah boleh bagi ke tidak. Masa saya dapat PhD dulu, kita dapat beasiswa GPA lah, pergi kat office pejabat pendaftar. Sign sini encik, saya pun nak baca lah apa agreement, berapa tahun kontrak apa semua. Ini dia kata biasa je cik, sign lah, saya tengah tunggu ni. Jadi dia suruh kita sign, tak baca pun tak boleh. Dia kata semua kawan-kawan semua sign belakang cik, dia kata maknanya macam tu lah, macam paksa-paksa kita belum balik. Nak balik baca, nak ceritanya begitulah. Dalam jual beli ini yang penting ialah amanah, itu yang penting sekali, ialah amanah. Sebab tu kalau kita tak ada amanah, tak adalah dalam jual beli ini sebenarnya ialah tolong menolong. Allah kata Allah merahmati orang yang membeli dan menjual secara jujur dan bermudah-mudah dalam jual beli mereka. Maknanya tak ada susah lah, keep the change, keep the change ke dan sebagainya. Nah, ada satu kisah di Mesir. Bila dia meninggal ni, khabarnya 500 ribu orang mengiringi jenazah dia ke kuburan dan mensalati dia, sampai solat di atas jalan raya. 500 ribu orang iringi jenazah dia. Dia ni, nama dia tersebut dalam kisah dia Salah Atiyah. Salah Atiyah nama dia. Salah Atiyah. Dia ni buka syarikat, general syarikat je lah, construction pun buat jalan pun buat, jual beli pun buat, kain baju pun, import export dia buat. Dan akhir sekali dia kata kita ni, dia 9 orang partner dia. Akhir sekali dia putuskan kita kena cari partner yang ke-10 untuk dapatkan modal yang besar dan kita boleh roll banyak lagi. Orang nak cari 10 orang. Lalu mereka mesyuarat, dia kata dia jumpalah seorang lagi partner dia yang ke-10. Dan pada partner ni dia berjanji untuk setiap untung dia 10% pergi kepada partner dia yang ke-10 ni. Yang lain nanti dulu. Yang 10 ni, yang ke-10 ni partner dia ni, kerana dia orang yang penting dalam perniagaan ini, 10% diketepikan untuk bagi kepada dia. Siapa yang ke-10 tu?
Yang ke-10 itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. 10% daripada untung dia semua dah masjid, surau, budak-budak semua buat jalan raya, tanam tiang elektrik, semua 10%. Lalu mereka menjadi kaya raya, alhamdulillah, dengan sebab partner dia ke-10. Dan partner ke-10 inilah yang monitor akaun dia, keluar masuk dan transaction halal haram akan dimonitor oleh 10 ni. Itulah mereka anggap. Itulah kisah Saleh Atiani sehingga kalau ikut catatan ini dia meninggal 2016. Taklah jauh sangat dengan kita kan. 500,000 orang datang semayang kat dia, sehingga dia buat asrama untuk budak-budak sekolah, asrama untuk universiti, asrama untuk college, lelaki dan perempuan dan sebagainya. Begitu. Tidak ada yang tidak disentuh oleh mereka dalam bandar tersebut. Tidak ada siapa pun yang tidak disentuh oleh mereka atau kebaikan mereka, dealing mereka dalam masjid. Nah, benarlah apa yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surah As-Saba, a'udzu bisyaitanir qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku lah yang memberi rezeki kepada siapa yang dia kendaki daripada hambanya, dan dialah yang memicikkannya, maksudnya mengecilkannya. Wa ma anfaqtu min syai'in, tidak adalah sesuatu yang kau menafkahkan daripada harta kamu melainkan Allah Ta'ala fa huwa yukhlifuh, dialah yang akan menggantinya, wa huwal khairur raziqin, dan dialah maha pemberi rezeki yang baik. Nah, kisah CEO ataupun owner of Rajhi Bank. Rajhi Bank, sekalipun Rajhi Bank pun bank kuat, di Malaysia pun kuat bank ni, Rajhi Bank. Ada kawan saya pun kerja Rajhi Bank. The owner Rajhi Bank, nama dia Abdullah bin Sulaiman Ar-Rajhi. Kalau siapa pergi Mekah, ada satu masjid Aisyah. Kalau kita nak pergi ke satu tempat bersejarah yang kita pergi, tempat unta, minum susu unta, something like that, tengah jalan tu ada Masjid Aisyah. Aisyah tu ialah isteri atau maaf, ibu kepada Abdullah bin Sulaiman. Semua dia sponsor soal masjid. Dia pernah 2 kali mengosongkan akaun dia untuk tolong orang miskin. 2 kali dia mengosongkan. Yalah, kalau Abu Bakar ditanya, apa yang kamu tinggal di rumah? Allah dan Rasul. Inilah, di zaman moden pun ada orang-orang yang begitu ikhlas kosong akaun dia. Kita sanggup lah nak kosongkan akaun? Akaun jadi kosong, tunggu duit masuk balik. Kita ni dah turun sikit level pun dah bimbang, cukup dah kan? Tapi dia tidak. Nah, yang kedua, pemimpin yang sederhana. Dalam teksnya berbunyi wal imamul muqtasid, pemimpin yang sederhana. Ini pun satu lagi susah nak cari pemimpin sederhana ni. Kita kena pemimpin, tak ada pemimpin susahlah. Keperluan, bahkan jalan 3 orang pun kita kena lantik pemimpin. Kita kena lantik pemimpin, kena pemimpin. Tak tahu lah, orang kata Eskimo tak ada ketua. Tak tahulah, saya adalah orang cakap tak tahulah, saya tak jumpa pula. Katanya hanya orang Eskimo je tak ada ketua. Orang lain semua ada ketua. Pergi dah hutan mana, Amazon mana, kalau ada orang ada ketua dia.
kecuali orang Eskimo. Kerana ketua inilah yang menjaga rakyat, menjaga kepentingan awam, dan dia tidak boleh bermudah-mudah dengan menjaga kepentingan awam ini. Di mana kalau orang Arab pepatahnya, dia kata sayyidul qawmi khadimuhum, sayyidul qawmi khadimuhum, tuan bagi suatu kaum itu, ataupun dalam bahasa Arab tadi disebut ra'sul qaum, ketua kaum itu khadimuhum, sebenarnya adalah khadam kepada mereka. Jangan kita jadi khadam dengan ketua, sepatutnya ketua tu menjadi khadam kepada rakyat. Lepas tu dia mesti menjaga. Ini yang susah. Ini yang ramai yang susah nak comply. Tapi insya-Allah inilah yang janji-janji Allah kepada orang yang memimpin dengan begitu sederhana dan sebagainya. Yalah, kadang-kadang ada orang tak ambil gaji, ada orang sedekah gaji dia, ada orang dan kadang-kadang orang yang tidak Islam pun lagi kadang-kadang lebih Islami dalam bab ni. Dengar tak kisah seorang presiden Uruguay. Ini orang main bola tahu lah kan, kita tak main bola tahu. Uruguay di mana dia, dekat Brazil kan, Brazil dengan bawah tu kan, Argentina, kawasan Uruguay. Nama dia Mujica, nama dia Jose Mujica, tak tahu, Jose Mujica. Bila dia bersara daripada jadi Perdana Menteri dia bawa Volkswagen ya, Volkswagen Beetle dengan isteri dia berkebun kan, happy life. Ada orang sanggup sampai begitu, sampai begitu sekali. Tidak tamak dia kepada dunia, dengan pangkat dia dan sebagainya. Kalau siapa pergi Mekah boleh tengok lagi kesan-kesan yang dibawa, yang dibuat oleh Siti Zubaidah, disebut Ain Zubaidah. Ain Zubaidah ni kalau kita nak pergi ke Mina pun ada satu bukit, nak pergi ke Arafah ada tepi bukit tu, dia macam ada remnants, ada tempat-tempat macam construction gitu, bata-bata, tapi dah roboh, banyak tempat banyak roboh, tapi dah ada lagi. Itu ialah tinggalan suatu projek yang diusahakan oleh Siti Zubaidah. Siti Zubaidah siapa? Siti Zubaidah adalah isteri kepada Khalifah Amirul Mukminin Aminur Rashid. Khalifah Aminur Rashid, isteri dia. Satu tahun dia pergi ke Mekah dan didapati orang Mekah begitu susah sekali nak dapatkan air untuk mengerjakan haji, begitu susah sekali. Jadi dia bila balik ke Baghdad, dia ni Khalifah Abbasiyah lah. So dia balik ke Baghdad, dia panggil rakyat-rakyat dia menderma untuk buat Ain Zubaidah, buat macam palung daripada satu tempat. Air tu dibuat macam parit palung gitu, tepi-tepi bukit semua dengan calculation supaya dapat mengalir pada tinggi itu sampai ke Mina. Terutama projek tu ke Mina lah, kerana Mina tempat yang susah lah. Yang paling susah kan duduk di Mina dengan Arafah lah. Arafah kan, kalau di Mekah dia relax lah kan. Ini dia buat, dia manggil semua rakyat-rakyatnya untuk menderma dan buat. Dan dikhabarkan Zubaidah, Siti Zubaidah
menjual segala miliknya dalam istana, termasuklah emas intan belian yang dikumpul untuk membiayai projek ini. Ain Subaidah. Itulah mana kejujuran. Begitulah kita lihat bagaimana seorang khalifah dan isterinya berkorban untuk memberi kesenangan kepada rakyat. Satu hari kisah Umar Aziz. Satu hari seperti diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, Umar bin Aziz sedang duduk bertafakkur di dalam musallanya dan tempat semayang di rumahnya, dan penuh dengan linangan air mata, penuh dengan ilangan air mata dalam renungannya atau dalam biliknya itu, sampailah membasahi lihyatih, membasahi janggutnya. Faqalat ya Amirul Mu'minin asy-syai' hadath. Lalu isteri dia tanya dia, wahai Amirul Mu'minin, adakah sesuatu telah berlaku? Qal ya Fatimah. Nama isteri dia pun nama dia Fatimah. Ya Fatimah, wahai istriku Fatimah, inni taqalludu min amri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aswadaha wa ahmarha. Sesungguhnya aku inilah memimpin, ketua bagi urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hitamnya dan yang merahnya, maknanya semua jenis kaum, semua bangsa dan sebagainya. Fatafakkartu fil faqiril ja'ir. Lalu aku memikir-mikirkan apakah strategi yang aku lakukan untuk orang fakir yang lapar. Wal maridud da'i', dan orang sakit yang kehilangan. Sakit, kehilangan. Bila kita sakit, hilang apa? Hilang kegembiraan, hilang senyum, hilang, yang pertama hilang hilang selera. Apa yang dia hilang? Ad-dha'i'. Wal 'aril majhud, dan orang yang tak cukup pakai, struggling ataupun bersusah payah. Wal madhlumul maqhur, dan orang yang dizalimi serta dianiayai, yang maqhur. Wal gharibul asir, dan orang-orang asing yang tertawan. Wasyaikhul kabir, dan syekh dan orang-orang tua yang dah tak larat. Wadil ayalil kathir, dan keluarga-keluarga yang banyak tanggungan. Wal malul qalil, harta yang sedikit. Wa asbahum fil aqtar fi aqtar al-ardh wa atrafil bilad, dan seumpamanya sehingga di hujung kampung, sehujung negeri. Maknanya Amirul Mukminin ini sentiasa memikirkan begitulah tentang orang-orang di bawah. Apa strategi sampai dia menangis, bukan pasal diri dia, tapi menangis sehingga basahlah janggut dan serbannya, memikirkan bagaimana dia nak menolong rakyat-rakyat. Itu yang sehingga 2 tahun dia merentah. Alhamdulillah, banyak perkara pembaharuan yang dapat lakukan. Nah, nak azan juga, tak boleh saya habiskan sikit lah. Yang ketiga, pengembala waktu siang. Maksud pengembala waktu siang ni ialah orang yang mengembalakan waktunya di siang hari, orang yang menjaga-jaga siang hari. Dan disebutkan dalam banyak hadis, maksud pengembala waktu siang ni ialah para bilal masjid. Dia jaga siang, maknanya dia jaga waktu siang. Masuk waktu salat, panggil untuk salat. Waktu zuhur dia panggil. Kerana siangnya orang sibuk, nak salat dia susah. Maghrib okey, orang ada salat. Isyak okey dah, tak ada masalah apa. Zuhur, asar dan begitu susah, terutama bagi pekerja-pekerja buruh kasar dan sebagainya. Susah kan? Tapi
diperingatkan oleh pengembala waktu siang. Jadi saya baca banyak tempat, maksud hadis ini ialah para Bilal, orang-orang yang memanggil orang ke jalan Allah, bersujud kepada Allah Ta'ala. Ada juga tafsir-tafsir lain, tapi tak sempat, tak apalah. Tapi cakap tu dulu. Aku qawli hadha wa asrul azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قال الشيطان بسم الله العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله العالمين. تقبل الله منكم.